Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam ni macam biasa malam ni sebenarnya Zul ada satu topik sebenarnya Zul nak terangkan apakah Zul punya plan untuk short term dan long term. And then anda boleh guna data ataupun Zul punya strategi ataupun data yang Zul nak beritahu anda ini expected boleh linkkan dengan anda punya current portfolio ataupun current anda punya money management tu. Setiap orang dia punya position di kuartal tu lain. So mungkin bagi Zul adalah good position untuk Zul exit kat sini, mungkin untuk anda adalah better untuk anda hold. So nanti Zul akan terangkan di chart. So hopefully anda guna data kan tu kemudian linkkan anda punya dengan current position. Okay, selain kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan dan apa yang dah berlaku untuk tempoh tempoh 12 jam untuk hari ini. So inilah coin market cap. Sebenarnya total market berada di 1.7. So kita still lagi drop, ikutkan kita daripada 2 trilion dah tukar 1.9, 1.8 dan malam ni 1.7. Volume juga turut drop dan BTC tiket drop dari 41.8 ke 41.5. So kita tengok summary dia, summary dalam percentage. Kita tengok percentage total market drop hari ni dalam masa 12 jam je, 8 pagi ke 8 malam ni. So seperti dalam 11 hampir 12%. Kemudian kata volume juga drop almost dalam hampir 50% iaitu 43.9%. So BTC juga macam drop sikit je, kurang 81.8 ke 1.5 dalam 0.21%. So harga semasa untuk malam ini Bitcoin still lagi berada di 42.3. So belum lagi hit tu punya buy limit di 41.6. So ada share kat ni kenapa tu nak buy 41.6. Kemudian di Ethereum still lagi drop 5%, 2.9. So expected Bitcoin melakukan dropping, expected all coin lain turut melakukan dropping yang sama seperti Bitcoin. So okay, saya akan pergi ke chart tu. Untuk chart ni Zul akan pergi ke daily sebenarnya. Sebab apa Zul nak terangkan apa yang short term dan long term untuk pergerakan chart yang Zul nak terangkan untuk anda. So mungkin Zul boleh pergi ke chart yang lebih clean sikit. So yang ni, so chart ni lebih clean. So expected anda boleh tengok chart ni, kemudian expected anda boleh tengok kata secara detail apa yang Zul tengokkan sekarang. So untuk short term sebenarnya Zul sedang monitor kata inverse edge shoulder ni. So inverse shoulder Zul dah share kan expected ni, sebab tu Zul kenapa Zul nak buy di kawasan 41.6. expected kita pergi right shoulder, expected hopefully naik atas, kemudian breakout, expected kita akan pergi ke major resistance. So untuk long term tu seperti kata expected untuk short term, sebelum kata short term dan long term, mid term tu seperti dah tunjukkan. So untuk pergerakan price, sekiranya price follow seperti mana yang Zul monitor ni, break kata right shoulder ni, kemudian expected pergi 61. So apa yang Zul akan buat, Zul akan lock sekiranya Bitcoin sampai ke kawasan ni, Zul akan lock Zul punya Bitcoin dan semua altcoin Zul dalam break even ataupun sedikit profit, mungkin atau 1% profit. And kenapa? Sebab apa? Zul expected inilah resistance yang paling penting untuk Bitcoin perlu break, iaitu antara 55 dan 61k. Bitcoin perlu break 55 dan 61 berdasarkan Zul punya analisis untuk kita buat high baru. Sekiranya Bitcoin naik kemudian sampai kawasan ni berlaku rejection yang besar, expected dia drop balik bawah. Kemudian drop tu kita nak monitor sampai mana, drop betul sampai mana drop yang kata drop itu kata kita sebab kalau sampai kawasan ni price drop, and drop sampai mana yang kita nak validkan confirm yang sini adalah kata dia gagal breakout. So itu kita akan tarik juga Fibonacci macam tu, expected swing low, kemudian katakan price itu sampai 61, kemudian kita akan expected ada kita punya golden packet untuk support. So yang ni, so sekiranya Bitcoin bound kata berlaku rejection daripada 61 kemudian pergi ke kawasan 43 atau 44 ni, kemudian sekiranya dia breakout bawah ni, meaning kita akan expected price akan buat another lower low. So expected lower low yang mana expected pergerakan yang lebih besar, iaitu pergerakan ni kita akan nampak chart iaitu swing high, kita akan nampak swing high, swing low, high high, lower low, high low, expected another low, expected kita akan pergi ke kita punya major last support iaitu kata dalam bear market, iaitu dan 26 ke 15k. So itu yang Zul expected sekiranya gagal ke 61, and sekiranya kita break bawah pattern ni expected dalam 44k, kita akan continuously bearish market, iaitu dalam expected 3 tahun punya bearish market. So itu penentuan untuk Zul punya chart. So untuk penentuan punya untuk long term untuk yang Zul monitor sekarang ni. So itu adalah poin pertama yang anda perlu tahu
apakah pergerakan Bitcoin yang sudah Zul ekspektkan ataupun Zul sedang monitor, iaitu pergerakan ke 61 kemudian expected kalau naik, yes kita akan expected Bitcoin akan buat high, itu yang kita nak. Expected kita akan ada buran yang expected last pump. Kita akan expected ada last pump untuk expected buran sebelum kuartal berlaku bear market kita. So expected yang expected kan kita ada expected bukan 4 years ke, expected mungkin kita ada 5 years ke, circle yang baru. Berapa tahun kita tak tahu sebab itu data yang baru, so data itu kita akan monitor. So itu yang first pertama untuk anda faham. So untuk kali ialah untuk pergerakan yang more long term untuk Zul tengok kan. So untuk short term sekarang, pergerakan sekarang ini iaitu Bitcoin sekarang berada di kawasan ini. So untuk menerangkan short term pergerakan ni, expected yang ini itulah kuartal yang expectkan kira invest and shoulder ni follow. Sekiranya invest and shoulder ni fail ataupun breakout bawah ini, so meaning untuk breakout bawah ni, macam mana kita nak tahu invest and shoulder ini tak valid? So macam cakap, sekiranya kita nampak candle daily, ini adalah candle daily, sekiranya kita tengok candle daily quarter close below dia punya channel ini, so close lah body kita nampak body solid bawah ni, so meaning expected kita inverse and shoulder ini dah gagal untuk kata expected membuat kata dia punya completekan dia punya pattern. So meaning inverse and shoulder ini tak valid, kita tak boleh monitor lagi, kita dah tak boleh pakai inverse and shoulder yang Zul monitor ni. So kat itu Zul akan pergi ke chart BTC untuk lebih terang, sebab itu ada data yang lebih penting. So untuk yang turun short term tu dia akan tunjukkan di 4 hours. So inilah 4 hours yang Zul monitorkan di BTC USDT. Kenapa Zul ada dua chart, iaitu BTC USDT tu nak monitor secara kuartal bersih sikit, kuartal chart tu tak semak sangat. BTC USDT banyak lagi data lain-lain, sebab apa tu nak kuartal banyak yang Zul monitor. So untuk di BTC USD, so akan delete dulu ni. So untuk sekarang apa yang Zul monitor, iaitu Zul monitor sama juga inverse and shoulder tadi. Inverse and shoulder, so now expected, sebab tu cakap Zul nak buy di kawasan 41.6. Expected kawasan ni iaitu betul-betul di kawasan bawah channel ini untuk kata expected untuk kita ambil opportunity untuk berlakunya inverse hand and shoulder. So Zul akan expected, Zul dah standby pun 1k di Luna, itu RM1,000 di Luna untuk buy Bitcoin di kawasan ini. So sekiranya jatuh, so macam tadi, sekiranya di daily kita nampak confirmation price itu close below ini. So below tu manakah expected price jatuh? Yang pertama kita akan expected price itu boleh jatuh di kawasan trendline. So untuk anda sekarang ni anda boleh buat ambil dua position buy, sama ada nak follow Zul iaitu 41.6 sebab apa expected inverse shoulder, ataupun anda nak buy di kawasan kuartal trendline ini. So anda nak buy 41 ataupun whatever price kuartal 1, aku terpulang pada anda. Kalau dulu Zul nak buy di kawasan ini, di kawasan trendline ni, tapi disebabkan Zul nampak inverse shoulder ni, Zul nak ambil opportunity kawasan ni. Sebab apa? Zul takut terlepas peluang, iaitu expected price naik kemudian barulah drop ke kawasan trendline. So apapun trendline ini anggap amat penting untuk kita, ialah kuartal penentuan sama ada Bitcoin itu akan terus melakukan kejatuhan ataupun terus kuartal ke last kita punya confirmation. So untuk pergerakan yang tu nak tengok ialah senang. Kita akan buat, kalau sekiranya inverse shoulder follow tak masalah, kita akan test expected 61. Kemudian 61 ni kita akan tengok balik. So untuk kali ni apa yang akan berlaku di sini? So sekiranya daily close bawah channel ni, yang channel tu monitor ini, sekiranya dia close bawah tu, meaning kita akan expected price itu inverse and shoulder ni dah tak valid, so meaning kita tak boleh monitor tu. So siapa yang ada follow Zul bagi sini, kita hold saja. Now expected Zul akan tunggu net position buy kat mana? So Zul akan tunggu di kawasan last ini, iaitu kawasan 36 dan 37. So kenapa Zul nak tunggu di kawasan buy ni? Kenapa Zul tak buy kawasan telah ni? Macam cakap, disebabkan Zul dah buy di kawasan ini, so Zul tak buy di kawasan ini. Sekiranya mungkin anda lambat tengok channel lambat tengok maklumat Zul, mungkin price sudah kawasan bawah ni, anda boleh tunggu untuk buy di kawasan channel. So ada dua, sama ada nak buy ikut Zul kawasan ni ataupun anda buy di kawasan channel ni, dua-dua boleh buy, tapi anda seperti hanya boleh dua saja, sama ada buy ni ataupun buy di kawasan ni. So tak boleh, jangan buy dua-dua tempat, pilih salah satu saja. Itu sebab itu adalah opportunity buy yang Zul nampak, sama ada kita seperti inverse shoulder ataupun price drop sedikit untuk kita test trendline ni balik. So itu yang expected untuk buy kawasan yang anda boleh monitor. So Zul ambil 41, anda nak ambil trendline pun boleh. So mana-mana opportunity, hopefully rezeki masing-masing. Kalau Zul dapat 41, rezeki Zul. Mungkin Zul 41 drop sikit, Zul tak buy, anda buy kawasan ni, so rezeki anda buy sedikit lower. So di Bitcoin itu yang Zul expectkan. So sekiranya expected kita price breakout juga trendline ini, so itu sedikit bearish bearish momentum
ataupun bearish momentum sedikit strong dalam market. So meaning expected bear akan jatuh. So jatuh sampai mana? So ada quarter point terakhir untuk defend bullish, ataupun daripada cakap tu expected daripada downtrend ini perubahan daripada uptrend. So kita dah ada confirmation uptrend. So untuk uptrend ni, untuk kata apa perkenaikan uptrend ni, macam mana tu nak detect iaitu uptrend ni dia akan cancel, meaning uptrend gini kita tak panggil dah uptrend, kita panggil fail uptrend. So meaning kita uptrend ni akan bertukar jadi downtrend balik. So kat manakah level dia? So level yang ditunggu ialah expected daripada swing high ni, the swing low to swing high ni tu akan dapat board Fibonacci atau 67% retracement di kawasan 38 ke 36k. So senang saja macam cakap, selagi mana price itu selagi price tu jatuh, even jatuh kawasan trendline ni, and expected price drop lagi kawasan ni, ini adalah kawasan zone net zone buy tu. So jika habis zone buy kawasan ni RM1,000, nah tu simpan lagi, tu dah standby pun anda RM2,000, tu akan buy RM1,000 kawasan ni, kemudian tu akan buy lagi RM1,000 di kawasan ini. Disebab apa tu ambil expectation boleh berlaku iaitu swing, buat sedikit low ataupun low terakhir untuk test kuartal bull, swing low, swing high, lower high, expected buat another high. Tapi sekiranya candle daily breakout bawah orange ni, so meaning kita akan expected kita punya uptrend dah gagal, bullish dah gagal, expected bear menang fight, expected bear akan push price more ke bawah. So apa yang berlaku? Now kita akan expected untuk kata Bitcoin akan buat trendline yang baru ataupun down trendline yang baru. So seperti mana anda tengok tu ada satu trendline hijau ni, expected down trendline. Now kita perubahan daripada down trendline. So sekiranya Bitcoin break bawah ni, now kita akan expect kita akan create trendline baru ataupun down trendline yang baru. So swing high ni, kemudian swing low yang seperti ni kita akan buat another trendline yang kuartal yang lain. So untuk trendline ni tak valid lagi selagi mana price itu tak break bawah kuartal 35 ni, selagi tu still lagi optimistic untuk pergerakan uptrend ni. Kalau break bawah ni, so meaning kita akan expect price sedang buat kuartal downtrend yang lain. So downtrend yang expected, downtrend yang lebih besar lah, expected yang ni kemudian jatuh ke bawah 30. So expected kalau jatuh ni, meaning expected kita akan terus ke sambung kita punya bearish market. So bearish market iaitu dalam 3 tahun. So siapa yang ingat dia punya minggu lepas ataupun awal minggu tu cakap bearish market untuk tahun pertama, kalau ikutkan kita still lagi follow 4 year circle, iaitu tahun pertama kita ikutkan permulaan circle baru iaitu tahun ni 22, 23, 24 dan 25 kita buat. So sekiranya kita follow data 4 year circle sebelum ni, iaitu tahun 22 ni, tahun first year bearish market, first year permulaan bearish market, meaning kita akan expected ada price akan test dulu kita punya quarter major resistance. So major resistance kat mana? Expected major resistance iaitu expected swing high ni, jika ada tarik peminjam iaitu swing high, ada higher high kita ni, kemudian higher low ni, dia seperti kita ada major resistance di kawasan 60-61. So disebab itulah dia cakap 61 ni kita pun breakout. Sekiranya gagal, memang kita akan expected price tu akan turut bawah. So dia cakap, so tak expected untuk price itu akan terus drop ke bawah ni. Sekiranya price tu drop turun ke bawah, minit expected mungkin sampai 30, mungkin dia akan melakukan kenaikan balik. So expected dia akan ada test juga untuk give a time in 1 year ataupun this year ataupun 2022 ni, kita akan nampak juga price itu akan retest major support, major resistance sebelum dia buat keputusan untuk buat buran ataupun continuously bear run market. So cakap untuk siapa yang dalam kata portfolio dia negatif, so boleh anda tengok data ni. So cakap kita akan seperti yes, mungkin price gagal untuk pergi ke 61 kali ni, mungkin price jatuh dulu 30, kemudian price seperti akan naik balik ke 61. So macam mana pun price akan seperti akan test juga kata major resistance ni daripada high kita iaitu 69k ke mana-mana lower low yang akan baru dibuat. So kita seperti price akan buat high, lower low, seperti akan buat juga high low, barulah dia akan seperti terus ke bearish market yang kata sambung untuk tahun 22, 23 dan 24 untuk 3 tahun punya bearish market. So meaning so untuk tahun ni kita masih lagi ada opportunity untuk exit dalam market. So itu yang Zu cakapkan, iaitu Zu akan expectation, Zu akan lock semua Zu punya modal sekiranya price itu sampai di kawasan 61. So itu yang Zu cakapkan dah. Sebab apa kenapa Zu nak buy juga kawasan ni, kenapa Zu kata even Zu tahu kalau ikutkan 4 year circle kita dalam bear market, tapi kenapa Zu nak buy juga, disebabkan price Bitcoin masih berada di atas dia punya below dia punya average. So meaning sekiranya tu buy kawasan ni, tu buy 1000, kemudian tu buy 1000 kawasan ni,
So apa yang berlaku tu punya average Zul akan drop sedikit demi sedikit. So meaning untuk dia tengah prepare tu punya quarter chart ataupun tu punya portfolio untuk menunggu Bitcoin buat retestment untuk higher high, higher low, untuk expected untuk test kita punya major resistance iaitu di kawasan 5 dengan current low iaitu dah 55 dan 61. So sebaik saja Bitcoin sampai kawasan ni, apa berlaku di Bitcoin iaitu Bitcoin tu average tu berada 45, Zul akan setkan Zul punya stop loss dalam kuartal sedikit profit 9%. Mungkin sekarang Zul punya average per unit kuartal break even. So kalau Bitcoin berada di atas 45.8, Zul akan profit. Expected Zul akan lot dalam mungkin dalam 46 ataupun 47k. So ini kalau price tu drop bawah, Zul akan tak masalah, Zul akan exitkan dalam market. Dan expected kalau dia naik balik tak masalah, nanti Zul akan cari balik position buy. Yang penting Zul nak lock dulu Zul punya modal. Sebab apa? Ikutkan 4 year circle, expected tahun ni ialah tahun pertama permulaan kita bearish market untuk 3 tahun bearish market. So Zul akan lowkan risk dia punya untuk kata expected tu biar dia keluar market. Expected kalau drop bawah dia boleh buy, tapi kalau price tu expected melakukan kenaikan balik tak masalah, kita akan cari position buy balik untuk expected untuk melakukan another quarter last pump. Kemudian nanti di top data tu ada, kita akan jual, kita jual akan tunggu dalam bearish market. So macam mana pun Bitcoin akan buat bearish market juga. So itulah data penting yang Zul nak sharekan kepada anda untuk anda faham apakah yang Zul tengok dalam market sekarang ni untuk short term dan long term. So hopefully anda punya average tu tak tinggi sangat. Kalau anda average tu ada berada di 55, 51, so kalau ikutkan nanti price sampai kawasan ni, anda boleh buat decision. Bagi Zul expected anda boleh lot terus dalam kuartal profit, ataupun mungkin anda nak risiko dia, anda exit lah 50% anda punya portfolio, kemudian 5% anda boleh hold. So nanti kalau ada bearish market pun anda boleh guna 50%. Tu bagi Zul, dia punya position aku kata amat menarik. Bukan Zul punya position lah bagus. Sebab apa? Sekiranya kita seperti apa tu, dominion Zul boleh lock dia punya Bitcoin dalam profit. Kemudian dia punya Ethereum pun hanya kata dia punya average pun 31 saja. So expected kalau Bitcoin 61, kita expected Ethereum juga hampir 4.45. So ni expected tu boleh lock dalam profit sedikit. Kuartal Solana pun semua ni aset-aset tu semua boleh Zul lock dalam positive profit. So at least hopefully Zul dapat selamatkan Zul punya portfolio at least 80% sekiranya kita dah confirmation Bitcoin melakukan fail. So Zul punya aku kata matlamat ataupun tujuan sekarang ni adalah now untuk cuba lockkan Zul punya profit. Hopefully Zul dapat 1%, tapi kita dapat 1%, hopefully dapat more than 80%. So macam mana macam tadi sekiranya Bitcoin sampai kawasan ni. So itulah data-data yang Zul nak sharekan berdasarkan technical analysis Zul. So hopefully anda faham untuk short term dan long term. Hopefully anda jangan buy kuartal agresif dengan masa ni. Expected anda buy sikit dulu, buy cakap macam cakap setiap kali kawasan buy anda boleh anda boleh buy dalam 20%. Tu sebab apa sekarang kita berada dalam kuartal fasa yang baru untuk Bitcoin. Sama ada Bitcoin still lagi follow 4 year circle. Kalau ikutkan 4 year circle, memang tahun ni, tahun 22 adalah tahun permulaan kita bearish market, dan tahun pertama kita amat kata bertuah maknanya ataupun bernasib baik, iaitu tahun pertama 22 selalunya price akan buat high high, lower low, dan price akan retrace dulu 60% daripada untuk break, iaitu 60 kita punya golden resistance tadi 6155. Kemudian kawasan tu kita boleh lock kita punya kuartal modal. Sekiranya kita naik, kita alhamdulillah kita untung, tapi sekiranya drop, at least kita boleh keluar modal, dan modal tu kita boleh tunggu untuk buy di last support iaitu Bitcoin sendiri. Juga Bitcoin expectedkan kalau forex seperti jatuh dalam 26 dan 14k. So exit tu expected kita akan buy lagi. So cuma buy ni expected kita akan buy untuk dalam tempoh 3 tahun ataupun tahun 22 kita start bearish, expected bottom, kemudian 23 dan 24 lah 2 tahun yang kita expected kita akan buy collect asset sebanyak boleh, expected untuk kita prepare untuk tahun 25 untuk buran yang akan berlaku. Seperti mana tahun 27 daripada Bitcoin 20k drop sampai 7k, kemudian daripada 7k tu naik sampai lah high kita tengok sekarang 69k. So next circle kita tahu mungkin Bitcoin 79k, 69k drop sampai 25k, dan expected next bulan kita akan buy kawasan ni, expected mungkin Bitcoin tu lebih daripada 200k untuk next punya circle. Tu tak kisah, anda perlu fikir long term. Itu yang tu nampakkan. Hopefully anda aku kata suka tu punya analisis ni. Sebab apa? Analisis ni bukanlah aku kata berdasarkan yang tu teka, bukan. Ini data ni, semua data tu dah ada pun aku kata yang lepas-lepas. So aku kata technical analysis ni kita gunakan data yang lepas, kita bring kuartal ke depan, and expected tengok price aku kata performance ataupun
psikologi market, dalam price pergerakan market. So dengan itu kita dapat buat prediction ataupun plan untuk kita punya investment. So bagi Zul, itulah investment tu untuk short term dan long term yang Zul tengok sekarang ni. So apapun seperti kita untuk tahun ni, tahun 2022, kita expected mungkin kita akan ada opportunity, iaitu untuk at least untuk lock kita punya modal. Sama ada kita expected price naik 1 sini ataupun price drop dulu bawah 5.30, barulah dia naik dalam bulan expected lalunya bulan Mac, bulan 4, bulan 5 naik, kemudian expected bulan 6, start bulan 6, bulan 7 atas, baru kita expected dalam bearish market sampailah ke bottom bulan 12, kemudian expected tahun habis tahun 22, 23 dan 24, kita 23 24 kita kasi pada hanya sideways di dalam kawasan lah support dia. Sideways itulah yang Zul tunggu-tunggu sebenarnya untuk buy, untuk collect sebanyak boleh aset. Yang penting adalah Bitcoin, Ethereum dan beberapa aset altcoin yang lain, contoh di Solana, Aave, Luna, Polkadot, Mati ada. Yang tu Zul akan cuba collect sebanyak mungkin. Sebab apa? Zul nak prepare kan untuk tahun 2025 punya bulan. So hopefully tahun ni kita dah berjaya, hopefully Zul berjaya dan hopefully anda juga berjaya, itu untuk at least lock anda punya profit dulu. Aku lock anda punya profit, tak kisah profit kalau dapat lock 80% kat 80% 80% pun dah okey. Expected 20% ni kita hold, expected 80% tu kita boleh guna untuk di buy di low. Guys, itu aja untuk malam ni. Hopefully anda dapat sedikit manfaat daripada technical Zul ni untuk anda tahu apakah pergerakan short term dan long term yang Zul sedang monitor. Guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain, tu kongsi kepada rakan-rakan anda yang mana kripto. Hopefully kata data ni dapat membantu anda dan rakan-rakan anda untuk kata sediakan anda punya strategi untuk short term dan long term, dan untuk prepare untuk at least, dan juga untuk tahun ni at least anda lock anda punya modal dalam break even. Guys, itu aja. Please like, please subscribe, share kepada kain. Jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.